ini hendaklah cuba diuruskan dengan baik. Semua orang ada masalah. Ya, kita di sini mungkin dengan COVID-19-nya, mungkin ada yang hilang pekerjaan di kalangan rakan-rakan kita, keluarga kita, ada yang dipotong gaji mereka, ada yang mungkin mati kematian kerana positif COVID-19 dan macam-macam lah yang berlaku. Tetapi di tempat-tempat yang lain juga mereka mengalami masalah. Ya, misalnya di Afghanistan berlakunya perubahan kerajaan antara penjajahan Amerika yang cukup lama, naik Taliban. Taliban kemudiannya difitnah dengan macam-macam tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Misalnya di Palestin misalnya, mereka sentiasa berhadapan dengan cabaran-cabaran tersebut. Bukan hari ini, sejak daripada dulu lagi zaman Rasulullah sampai hari ini. Jadi yang penting sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Muhammad Yahya tadi, bahawa masalah ya, jadikan dia bagi orang-orang yang hebat seumpama kita guru-guru mursyid ini, jadikan dia sebagai masalah, sebagai satu peluang. Ya, masalah sebagai satu peluang. Ya. Dulu kita ada masalah, misalnya beberapa tahun yang lalu, kebakaran hutan yang berlaku di Indonesia, ya, menyebabkan jerebu begitu banyak. Ya, masalah. Tapi bagi orang yang berfikiran business minded, mereka anggap ini satu peluang. Peluang apa dia? Memasarkan face mask, ya, yang harganya melambung-lambung naik. Ya. Apabila wujud COVID-19 ini sejak setahun setengah yang lalu, di awal-awal dahulu, memang masalah. Tapi bagi industri plastik misalnya, misalnya yang membekalkan face mask dan sebagainya, ini satu peluang kepada mereka untuk mengumpul kekayaan. Masalah, tapi bagi setengah-setengah orang yang kreatif, influencer dan sebagainya, masa musim COVID ini, mereka mencipta kejayaan melalui duit. Ya. Antaranya mereka ada video masak, ya. Mereka ada macam-macam tanam pokok begitu gini dan diakses oleh ramai orang. Dan bila di-share dalam Facebook, mereka mendapat royalty, bayaran tertentu dan sebagainya. Jadi semua kalau kita lihat masalah, kita kena hadapi, kita kena uruskan. Sebab itu kalau kita lihat perjalanan hidup sirah baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam peristiwa hijrah, ya, kita baru sahaja meninggalkan kita bulan Muharram, ya, bulan yang mana peristiwa hijrah yang berlaku kepada Nabi SAW. Di antara suatu perkara yang kita kena faham, ya, peristiwa hijrah ini, ia bukan sekadar hijrah fizikal, ya, perpindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah sahaja. Tetapi yang paling utama bagaimana kejayaan yang dicapai oleh Nabi SAW dalam peristiwa hijrah berkenaan, selepas peristiwa hijrah berkenaan. Kita sedia maklum umat Islam yang mula-mula menerima Islam di Mekah tidak ramai. Nabi berdakwah setelah menerima wahyu ketika umurnya 40 tahun. Nabi berada di Mekah selama 13 tahun, lebih kurang 100 orang sahaja. Ya, jadi Mekah bukan bumi yang subur untuk Islam itu bertapak. Apalagi dengan ujian, apalagi dengan tentangan, seksaan kepada Nabi, dikenakan sekatan makanan 2 tahun setengah, Nabi dan umat Islam diseksa yang memeluk Islam. Ya, jadi Mekah bukan tempat yang subur, tetapi Nabi tidak pernah, ini masalah yang cukup berat, cukup besar, Nabi tidak pernah berputus asa. Nabi melihat bahawa ada ruang-ruang, ada, orang kata hari ini, ada cahaya di hujung terowong. Ustaz Ismail, ya, cahaya di hujung terowong. Ya, di saat kita menerima pelbagai musibah, pelbagai wabak yang berlaku, kita yakin Allah Ta'ala sebenarnya nak menguji kita, dan di sana ada kejayaan, ada perkara yang Allah Ta'ala nak kurniakan. Dan ini yang berlaku kepada Nabi SAW. Ya. Apabila umat Islam, apabila orang-orang di Mekah menolak, Nabi menjalin hubungan dengan orang-orang daripada Madinah, daripada Yasrib. Mereka mengerjakan ibadat haji yang dilakukan pada masa itu. Nabi berjumpa di tempat-tempat penginapan mereka, menyeru mereka kepada Islam. Dan Masya Allah, ya, bila kali pertama memeluk Islam 6 orang. Nabi hantar bersama dengannya seorang sahabat
yang mengajarnya berkaitan Islam, berkaitan Quran, berkaitan agama. Musim haji yang keduanya, perjanjian Aqabah yang kedua daripada 6 kepada 12 orang. Daripada 12 orang kemudiannya membiak begitu banyak kepada 100 lebih orang. Dan inilah kejayaan Rasulullah apabila berhijrah, berdakwah di Madinah daripada umat Islam begitu minoriti, begitu sedikit. Kita sedia maklum 10 tahun Nabi di Madinah, meninggal dunia wafat, Nabi meninggalkan sahabat-sahabat yang berjumlah 114,000 orang. Ya. Dalam tempoh 10 tahun, 114,000 orang. Ini tidak akan tercapai di Mekah. Tapi Allah Ta'ala membuka jalan. In tansurullah yansurkum. Ya, sesiapa yang membantu agama Allah Ta'ala akan bantu mereka. Dan akhirnya Nabi mencapai kejayaan. Ada seorang orientalis mengarang satu buku yang bertajuk 100 manusia yang paling berpengaruh. Ya, dia bukan Islam, dia seorang orientalis. Ya, Michael H. Hart ini, dia mengarang buku dan dia menyenaraikan apakah sumbangan jasa 100 orang yang terkenal. Ya, semua sekali ahli saintisnya, negarawannya, pemimpin agamanya. Dan yang paling mengejutkan apabila dia melancarkan buku ini di London, ya, setelah 25 tahun buat kajian dan kemudian menambah baik dan sebagainya, dia meletakkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling berpengaruh, satu daripada 100 orang. Orang mempertikaikan dia, kenapa pilih Muhammad? Apa jasa dia? Apa sumbangan dia? Dengan tegas dia menyatakan Islam ini bermula dengan 4 orang sahaja. Nabi Muhammad, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abu Talib. Tetapi apabila Nabi berhijrah, Nabi wafat 114,000 orang di kalangan sahabat yang Nabi tinggalkan. Hari ini ketika mana buku ini dilancarkan di London, bilangan umat Islam di seluruh dunia hampir 2 bilion. Ini suatu jumlah yang cukup besar dan angka yang cukup drastik. Ya, melainkan dikata tidak lain dan tidak bukan, Islam ini agama cara hidup yang paling lengkap, paling menyeluruh. Kalau agama yang tidak benar, dia tidak bertahan lama. Tapi dengan sebab akidah, syariah, akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah terkandung di dalam Al-Quran, maka ia menjadi suatu yang kekal sehinggalah hari kiamat, insya-Allah. Apa yang menarik kalau kita lihat daripada 114,000 orang ini, kalau kita pergi Mekah, lama dah kita tak pergi Mekah, umrah ataupun haji, saya yakin ramai di antara kita merindukan detik-detik untuk ke Multazam, untuk mencium Hajar Aswad, untuk menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Daripada 114,000 orang ini, ya, hanya 10,000 orang sahaja yang dimakamkan di makam Al-Baqi. Ya, dimakam di hadapan, keluar daripada pintu makam Rasulullah, makam Al-Baqi, 10,000 orang sahaja. Di mana perginya yang 104,000 orang tersebut? Mereka bertebaran ke seluruh dunia. Inilah peranan asatizah. Ya, mereka bertebaran seluruh dunia. Kalau mereka berfikir untuk diri mereka sahaja, di sinilah keluarga mereka, di sinilah perniagaan mereka, di sinilah segala-galanya di Madinah ini, mereka tak akan keluar daripada Madinah. Ya, dan kalau itu yang mereka buat, ya, orang Madinah sahaja baik, orang Madinah sahaja yang beriman. Orang luar Madinah, ya, sampai kiamatlah mereka tidak akan menerima Islam. Dan mereka berkorban. Dipahamkan daripada 100,000 orang tersebut, ya, 114,000, 10,000 dimakamkan di makam Al-Baqi, ya, daripada 100,000 yang bertebaran ke seluruh dunia ini, 1,000 di antaranya pergi ke China, ya, diketuai oleh sahabat yang bernama sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin 100 orang sahabat untuk pergi ke China, menyampaikan Islam. Tapi tuan-tuan sedia maklum bahawa yang sampai hanya 5 orang sahaja. Yang lainnya mati di pertengahan jalan kerana sejuk, salji, kerana
kerana dimakan binatang buas, kerana jatuh ke dalam gaung, kerana penyakit wabak dan sebagainya. Ya, 5 orang inilah hari ini yang mereka menyebarkan Islam. Hari ini tuan-tuan, jasa mereka 90 juta daripada penduduk Cina yang 1 bilion tersebut terdiri daripada umat Islam. Saya sekadar sengaja menyebut perkara-perkara ini dan di sinilah peranan kita. Kita nak bandingkan dengan guru-guru yang lain, bilangan kita tidaklah seramai guru-guru akademik yang lain. Tetapi peranan kita, sumbangan kita, sepatutnya kita lihat, contohi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Di sinilah apa yang disebut sebagai bidang pendidikan, khususnya pendidikan Islam sebagai asatizah, sebagai ustaz dan ustazah ini sebagai gudang pahala yang cukup banyak, ya, akan memberikan meraih pahala kepada kita semua. Sekiranya kita masuk, kita menyertai bidang pendidikan Islam ini, kita assign aku janji itu dengan niat untuk kita menyebarkan, untuk kita tuan-tuan sekalian menyebarkan agama Allah Ta'ala. Itu semuanya berhijrah daripada pelbagai tempat. Ya, memang mengajar di Perak, ada yang daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada Selangor. Ustazah Jaliatun ni daripada Selangor misalnya, kawan saya di sekolah menengah dulu. Ya, jadi kita ni tuan-tuan sekalian, apa kita punya motivasinya? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Barang siapa yang berhijrah untuk menyebarkan, untuk menyampaikan di jalan Allah Ta'ala ini, menyebar dan menyampaikan Islam, yakinlah pertamanya tempat hijrah itu banyak, dan yang keduanya rezeki Allah Ta'ala itu amat luas. Maka dengan sebab itu saya yakin kita akan menjadi orang yang mempunyai jiwa yang besar. Walaupun kita di sekolah mungkin ustaz 3-4 orang dan guru akademik yang lain cukup ramai, tapi kita berjiwa besar kerana kita membawa agama Islam. Kita menunjukkan akhlak sebagai seorang Islam. Apa yang kita ikut adalah apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat dalam peristiwa hijrah ini, kenapa dia berjaya? Boleh sahaja Allah Ta'ala, sebagaimana peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi terus diangkat ataupun naik burak sampai ke Madinah. Ya, tak perlu untuk melalui kepungan orang-orang kafir Quraisy, dikejar, ditawarkan siapa yang dapat tangkap Muhammad dia akan dapat 100 ekor unta. 100 ekor unta hari ni kalau 10,000 mungkin dapat 1 juta. Ya, Allah Ta'ala nak mengajar kita hikmah daripada peristiwa hijrah ini. Pertamanya, ya, Islam mengajar kita, hijrah mengajar kita pentingnya dalam hidup kita ini perancangan. Ya, sebab itu kata-kata Sayyidina Ali menyebut apa dia? Kebatilan yang dirancang dengan baik akan dapat mengalahkan kebaikan tapi tak ada perancangan. Ya, di sinilah peranan kita berhadapan dengan musim Covid dan sebagainya. Kita sendiri ada merancang ke tidak untuk terus menyebarkan ilmu-ilmu Allah Ta'ala ini kepada satu anak murid kita, satu rakan sekerja kita di sekolah yang sama, pelbagai WhatsApp group dan sebagainya. Dan yang ketiganya, saudara sekalian, dalam masyarakat kita. Ya, jadi dengan sebab itu kita jangan semata-mata menjadi guru agama ini, asatizah ini semata-mata macam orang-orang lain. Ya, dia tunggu 14 hari bulan, dia tunggu 25 hari bulan untuk terima gaji. Ya, dia pun rasa seronok boleh bagi makan anak isteri, nafkah dan sebagainya. Tugas kita lebih besar daripada itu. Tugas kita sebenarnya sebagai da'i, sebagai tuan-tuan sekalian, pembawa risalah, sebagaimana yang dinyatakan bahawa ulama ini adalah pewaris kerja-kerja para Nabi. Nabi bekerja di antaranya sebagai da'i, sebagai juru dakwah. Maka kita pun mempunyai tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan tersebut. Apa yang Nabi buat dalam perancangan hijrah ini? Pertamanya, Nabi minta kepada orang yang cukup dipercayainya, sahabat yang cukup karib, yang telah lama dikenali, tahu latar belakang dirinya, akhlak pribadinya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menemani perjalanan.
Orang yang tak akan mudah menyebarkan ataupun orang yang tak akan mudah membocorkan rahsia. Orang yang Nabi tahu bahawa dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ya, apabila diseru kepada orang-orang di Mekah tersebut, Nabi seorang pembohong, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj mustahil boleh sampai ke Masjidil Aqsa, mustahil sampai ke langit yang ketujuh bertemu Allah. Ya, dengan tegas Sayyidina Abu Bakar menyatakan, kalaulah Muhammad menyatakan lebih daripada itu, nescaya aku tak akan tolak apa sahaja yang Muhammad sampaikan. Ya. Jadi Nabi SAW, saudara sekalian, minta pada Sayyidina Abu Bakar menemankan perjalanan. Nabi minta kepada Sayyidina Ali menggantikan tempat tidurnya walaupun hanya kanak-kanak, tetapi dengan Islam yang dimilikinya. Pemuda yang tidak pernah menghadap mukanya ke arah menyembah berhala, Nabi yakin dia mempunyai kekuatan dalaman yang dapat berhadapan dengan kepungan pemuda-pemuda Quraisy yang 100 orang berkenaan. Nabi misalnya minta kepada keluarga Sayyidina Abu Bakar yang lain, antaranya Asma binti Abu Bakar, ya, yang umurnya pada masa itu 9-10 tahun dan dalam keadaan dia mengandung. Apa peranan Sayyidatina Asma? Membawa bekalan makanan daripada Mekah, melalui pelbagai SJR, kalau kita kata ini, sekatan jalan raya daripada orang-orang musyrikin kerana nak menangkap Nabi Muhammad. Dalam keadaan mengandung tersebut, naik dalam bukit, nak menaik bukit yang curam, Gua Sur berkenaan, sampai di atas selama 3 hari. Dan ini tidak lain dan tidak bukan suatu sumbangan yang cukup penting untuk kejayaan sesuatu perkara, khususnya hijrah berkenaan. Nabi misalnya menugaskan kepada seorang Yahudi yang bukan Islam, Abdullah bin Abi Uraikid. Dia Yahudi, tak Islam. Tetapi Nabi tugaskan dia untuk menjadi juru pandu jalan. Mana jalan yang paling singkat, shortcut untuk sampai ke Madinah. Tempat jalan yang tidak ramai dilalui oleh orang lain. Maka akhirnya selamat. Maka menjadi suatu hujah bahawa boleh kita bekerjasama dengan mereka yang bukan Islam selagi mana mereka tidak memusuhi Islam. Wallahu alam. Ini antara perancangan yang Nabi tunjukkan. Kita hari ini perancangan dalam bentuk berhadapan dengan anak-anak murid kita, misalnya PDPR, ada jadual yang kita buat, yang kita masukkan dalam grup dengan ibu bapa dan juga para pelajar. Kita menyediakan ABM-nya, alat bantu mengajarnya. Kita membuat homework-nya sebelum daripada kelas bermula. Kita menyediakan pelbagai soalan-soalan sebagai nilai tambah untuk anak-anak murid kita faham. Ini perancangan untuk kita menjadikan kerja kita ini sebagai satu ibadah. Syarat kerja sebagai satu ibadah mesti dilakukan secara itqan, secara bersungguh-sungguh. Sebab itu Nabi menyebut dalam hadisnya, innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat kasih, amat sayang kepada hamba-Nya yang dia buat sesuatu kerja, dia buat lakukan dengan bersungguh-sungguh. Maka itulah perlunya kepada perancangan. Ada guru lain misalnya, kita pun ada anak ramai juga, ada guru-guru yang lain misalnya bagi kerja sahaja, dia bagi link YouTube sahaja, dia bagi soalan sahaja, tapi tidak berinteraksi secara berkesan dengan murid. Maka dengan sebab itu, saudara sekalian, bila kita sebut guru pendidikan Islam, sepatutnya mereka yang terkehadapan dalam merancang, dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan pengajaran kepada anak-anak murid. Dan saya yakin di hadapan saya ini bukan sekadar mereka yang faqih dalam bidang pendidikan agama ataupun fiqh, akidah dan sebagainya. Ramai saya kenali guru-guru yang dia hebat dari segi IT, dari segi komputer, dari segi internet dan sebagainya. Maka sepatutnya kita gunakan untuk manfaatkan untuk anak-anak murid kita. Tidak lain dan tidak bukan perancangan. Nak rancang seorang-seorang mungkin kita pun lemah daripada sudut-sudut tertentu. Jadi alhamdulillah ada grup mursyid seluruh negeri Perak seramai 88 orang ini dengan pimpinan Ustaz Muhammad Yahya. Pelbagai inovasi yang baru,
yang saya yakin cukup banyak idea-idea baru, mimpi-mimpi baru yang amat penting dalam kita meningkatkan dari sudut PNP tersebut dapat kita kongsi dan kawan kita dapat kongsi dengan orang lain. Jadi sebab itu saudara sekalian, kita dah lama tak pergi sekolah, ya. Saya rasa lebih daripada beberapa bulan, 7-8 bulan, dan saya yakin sepanjang masa, ya, selain daripada kita lah Al-Quran di tangan kita, telefon sentiasa di tangan kita. Maka dengan sebab itu gunakan kesempatan teknologi tersebut, ya, sebagaimana Nabi SAW, ya, Isra' dan Mi'raj menggunakan burak. Burak ini sebagai satu simbolik kepada penggunaan teknologi pada hari ini, ya. Teknologi apa dia? Antaranya teknologi dari segi komputer, dari segi IT yang dapat memberikan manfaat kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat. Sebab itu saya ingin berkongsi sedikit lah. Kita di pejabat mufti wilayah persekutuan, ya. Kita sentiasa aktif untuk menyebarkan dan saya yakin semua pihak lah, semua agensi di semua tempat, ya, menyebarkan maklumat berkaitan Islam, fatwa berkaitan agama, penjelasan hukum, syarak dan sebagainya. Dan saya nak sebut dalam masa daripada bulan Januari 2021 hingga Ogos 2021, ya, selama lebih kurang 8 bulan tersebut, kita menerima setiap hari pelbagai ratusan soalan, ya. Jumlah soalan yang diterima hampir 2075. Kemudian kita buat artikel-artikel sebab persoalan-persoalan baru yang tidak pernah ada sebelum daripada ini. Apa hukum makan tupai? Apa hukum membantu dia kontraktor, dia membina rumah ibadat yang bukan Islam, ya. Apa hukum misalnya macam-macam. Apa hukum berniaga atomi misalnya. Ustaz-ustaz pun ada mungkin terlibat dengan atomi ataupun dan sebagainya. Jadi orang tanya, kita kena bagi penjelasan dan kita kena cepat sebab hari ini semua di tangan kita. Sama ada Facebooknya, sama ada Twitternya dan sebagainya kita gunakan. Kemudian artikel-artikel tersebut kita terjemahkan pula ke dalam bahasa Inggeris supaya mereka yang bukan Islam ataupun mereka yang Melayu beragama Islam tapi lebih mudah membaca dalam bahasa Inggeris, mereka juga dapat faham. Dan Alhamdulillah daripada 2016 sampailah Ogos 2021, hotel kita di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dikunjungi oleh 62.259 juta. Hampir 63 juta pengunjung. Dan setiap bulan hampir puratanya 2 juta. Mereka datang ke laman web Pejabat Mufti untuk apa? Nak lihat apa masalah nak tanya soal jawab agama. Yang keduanya nak baca artikel-artikel berkaitan persoalan-persoalan hukum yang banyak dalam masyarakat. Apa hukum pakai face mask, apa hukum pakai hand sanitizer yang ada alkohol, apa hukum kita lepas mayang tak boleh nak bersalam, kita hanya isyarat tangan di dada misalnya, apa hukum ambil vaksin. Jadi kita kena cepat sebab saudara sekalian hari ini orang semua telefon di tangan mereka. Kalau kita lambat, mereka akan ambil maklumat daripada orang ataupun pihak yang menyelewengkan kebenaran ataupun mengelirukan fakta dan sebagainya. Alhamdulillah perkara seumpama ini kita buat dan saya yakin semua kita boleh buat. Ya, saya yakin di hadapan saya ini dari segi bercakap, semua pandai bercakap daripada lahir dah pandai bercakap dah. Tapi macam mana kita nak kongsi kebenaran, kebaikan, keindahan Islam itu kepada masyarakat. Buatlah video-video pendek misalnya sekadar 7 minit. Orang panggil kultum, kuliah 7 minit. Ya. Kalaulah kita mungkin segan untuk kita masukkan dalam FB kita misalnya, dalam grup kita ataupun kepada anak-anak murid kita, kata-kata semangat, kata-kata motivasi yang dapat memberikan pengisian dalaman kerohanian kepada mereka. Sebab itu kalau kita lihat bahawa ujian ini yang berlaku ni, wabak COVID-19 ini berlaku, pertama sekali kita kena ingat bahawa ini merupakan satu ujian. Ya, ini merupakan satu ujian yang Allah Ta'ala sengaja bagi kepada kita untuk menguji sejauh mana keimanan kita. Sejauh mana mereka yang diuji oleh Allah Ta'ala
kekal istiqamah beriman ataupun sebaliknya. Ya, berapa ramai orang yang diuji di negara kita ni, saudara sekalian, hilang pekerjaan, ya, menyebabkan berlakunya pergaduhan suami isteri, bergaduh gitu gini, sampai peringkat cerai berai, sampai peringkat bunuh diri, ya. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala ingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, ya, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari segi harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang apabila diuji oleh Allah Ta'ala, wa basyiris sabirin, mereka sabar. Ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita biasa lihat di Subang, di mana, di Sepang ni, dekat KLIA ni, dulu buat kapal terbang. Dia dulu menjadi pilot, sebulan 40,000 biasa. Ya, 40,000 sebulan gaji mereka, pendapatan mereka. Sekarang industri penerbangan tak jalan. Ya, keluar negara tak boleh, melancong tak boleh. Ya, rumah mereka kena bayar hutang. Ya, duduk di rumah yang mungkin ratusan ribu ataupun juta dan sebagainya. Jadi apa yang tinggal, alhamdulillah, berkat mereka, sebahagian kecil daripada mereka berkat dengar ceramah, kuliah, baca-baca artikel agama ini, ramai yang bangkit semula. Ramai juga yang saudara sekalian jual nasi lemak tepi jalan, tak apalah, yang penting dapat rezeki yang halal untuk menyara anak isteri mereka. Tapi ada juga di kalangan mereka yang tak boleh nak adapt masalah ini, putus asa, gila misalnya. Ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai bercerai berai. Sebab itu saudara sekalian, inilah keimanan kita dalam rukun iman yang yang ke-6 tersebut, percaya kepada qada dan qadar. Jadi ini merupakan suatu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, apa sikap kita bila berhadapan dengan ujian seumpama ini? Jangan kita sekali-kali menakutkan orang lain dengan hebahan yang tidak tepat. Ya, hari ini saya sebut tadi, kita sentiasa di tangan kita, ya, telefon, media sosial, internet, capaian yang cukup luas, seluruh dunia kita dapat. Maka dengan sebab itu, kita kena didik diri kita, didik masyarakat supaya berhati-hati bila berkongsi sesuatu perkara yang kita perolehi. Ya, sama ada dia tidak benar, sama ada dia hadis palsu, sama ada dia hadis dhaif dan seumpamanya. Jangan kita macam orang awam yang lain, dapat sahaja apa sahaja hadis berkaitan rejab dan sebagainya, terus hantar pada orang lain. Grup taman kita, grup keluarga kita, ya, kita misalnya dengar ataupun kita disampaikan oleh kawan kita, sekolah kita misalnya, membaca Yasin malam Jumaat adalah suatu bid'ah, sesat yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Kita pun laju je share pada orang lain, share kepada rakan-rakan kita, keluarga kita dan sebagainya. Sedangkan dia perkara-perkara khilafiyah. Ya, bila perkara khilafiyah ini, sikap kita kena berlapang dada. Jangan kita menyesatkan, jangan kita membid'ahkan orang lain. Jadi, tapi sebab itulah ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Ya, ada orang yang kita dengar laporan kita lah di sinilah di Selangor ni. Ada seorang ustaz, seorang guru beritahu dalam kelas mereka, ayah mengadu pada saya, ustaz, guru anak saya beritahu, Nabi Muhammad ini dia maksum hanya setelah dilantik menjadi rasul. Jadi maknanya sebelum dia dilantik menjadi rasul, umurnya daripada kecil sampailah umur 40, dia macam kita juga, buat dosa, buat maksiat. Ini saudara sekalian, pandangan ajaran sesat yang bernama Hizbut Tahrir. Dengar sedap nama Hizbut Tahrir. Ya. Dan saya sempat masa di Selangor dulu, kita di bahagian penyelidikan, sebelum memfatwakan sesuatu ajaran, akidah yang menyeleweng, sesat dan sebagainya,
kita berjumpa dengan mereka. Ya, mereka mendakwa ustaz, rupanya bukan ustaz. Dia adalah seorang lulusan undang-undang daripada Universiti Melaya. Satu, yang keduanya, kita nak fatwakan sesat ini, kita kena buat kajian. Antara kajiannya, bukti yang paling mudah adalah bukti kitab-kitab yang sumber rujukan yang mereka rujuk. Ya, apa di antaranya? Sesiapa yang terlibat dengan demokrasi, termasuk demokrasi ini, sistem pilihan raya, siapa yang jadi ahli parlimen, siapa yang jadi ahli dewan negeri, siapa yang menjadi pengundi dalam pilihan raya adalah kafir. Ini disebut jelas dalam kitab-kitab yang mereka bincangkan dalam majlis-majlis usrah mereka, yang akhirnya saudara sekalian sudah pastilah menyebabkan kegemparan berlaku dalam masyarakat. Akhirnya kafir mengkafir di antara satu dengan yang lain. Sebab itu saudara sekalian, perlunya kita sebagai ustaz, sebagai asatizah ini bijak memilih sumber mana yang betul, sumber mana yang kita kena berhati-hati, apalagi untuk disebarkan. Walaupun kita tidak sebar, dalam grup kita, keluarga, grup taman, grup sekolah, alumni dan sebagainya, orang sebarkan. Maka inilah peranan kita membetulkan keadaan. Ya, membetulkan ini sebenarnya adalah kedudukannya, statusnya hadis maudhu misalnya. Ini adalah hadis dhaif. Boleh tak beramal dengan hadis dhaif? Boleh, ya, dalam perkara yang berkaitan apa yang disebut sebagai kelebihan amal, ya, sebagai motivasi, ya, bukan dalam perkara yang berkaitan akidah misalnya. Kita jumpa rakan-rakan kita misalnya, ya, mereka yang apabila bertemu dengan 10 Muharram, itulah hari Ashura, ya, mereka merayakan hari Ashura tersebut dengan apa yang disebut sebagai meraihkan peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala. Ini guru pendidikan Islam ni. Ini kawan saya dan Ustaz Ismail Syahari ni, ya, balik daripada Azhar University. Tapi dia mengambil skop yang sempit berkaitan agama itu sendiri, terpengaruh dengan Syiah, ya. Dan jangan terkejut kalau saya sebut ajaran sesat yang berlaku di negara kita, di antaranya Ayah Pin. Ayah Pin ini berpusat di Besut, Terengganu, ya, Besut, Terengganu, dan antara ajaran Ayah Pin ini, dia mendakwa sebagai Tuhan sejak 5,000 tahun yang lalu. Yang keduanya, Ayah Pin mendakwa bahawa dia menyimpan kunci syurga. Ramai terpengaruh, lebih 1,000 orang. Ya. Dan jangan terkejut, salah seorang daripadanya adalah seorang lepasan Al-Azhar University. Pelajar cemerlang, Ustazah Kamariah Ali. Ini super senior kita lah. Kalau umur kita 55, 54, dia ni umur dah 10 tahun daripada kita. Ustazah Kamariah Ali ni lepasan syariah Universiti Al-Azhar dengan suaminya yang bernama Ustaz Muhammad Yah. Ya, balik dia mengajar di Kementerian Pendidikan, di mengajar agama di Perak, di Sarawak. Saya tak pastilah Ustaz Muhammad Yah ada maklumat ke tidak berkenaan. Ya, kemudiannya saudara-saudara, ta'assub fanatik dengan Ayah Pin ini terpengaruh, dan akhirnya bila ditangkap, dihadapkan ke mahkamah syariah di Besut, orang tanya dia, ya, orang tanya dia apa agama, hakim tanya dia apa agama kamu sekarang. Ambo keluar Islam dah, saya dah keluar daripada Islam, semata-mata ta'assub fanatik. Sebab itu saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini juga isu yang berlaku dalam masyarakat. Ya, bila saudara sekalian, baru-baru ni ada satu kumpulan yang bernama PMYT, Perjalanan Mimpi yang Terakhir. Sebelum daripada itu Ibu Yati, macam-macam daripada dulu sampai hari ini dan sampai kiamat akan berlaku. Maka pertahanan terakhirnya adalah kita, di kalangan kita umat Islam. Di kalangan kita umat Islam tersebut, kita detailkan lagi siapa dia? Guru-guru pendidikan Islam. Sepatutnya menjadi barisan hadapan untuk mengelakkan masyarakat daripada berada dalam kekeliruan dan akhirnya membawa kepada kesesatan. Ya. Kalau kita lihat satu ajaran sesat lagi di Pahang, ya, dia bermula yang dikenali dengan nama Harun Mat Saad.
Harun Mat Saad ini bermula dengan skim cepat kaya. Siapa labur 1,000 dalam masa 3 bulan, dia akan dapat 3,000. Dulu di typing, orang semua kenal Pak Mantelo. Macam itulah lebih kurang. Ya. Dengan penampilannya pakai kopiah, ada janggut sejemput sikit macam Ustaz Ismail tersebut. Orang mudah percaya. Cakap apa pun orang percaya. Ya. Akhirnya saudara sekarang ramai ditipu. Ya. Serbuan yang kita buat di Kayangan Heights. Kayangan Heights ni di satu tempat nak menuju ke UiTM Puncak Perdana di Shah Alam. Salah satu daripada rumahnya, bila kita serbu bilik tersebut penuh dengan duit. Yang sepatutnya dia bagi pada orang yang melabur, dia tak bagi. Mula-mula dia bagilah. Akhirnya saudara sekalian tipu. Dan dia mendakwa Harun Mat Saad ini mendakwa dia adalah Tuhan Harun. Kenapa Tuhan? Dia mendakwa kiamat akan berlaku 12 Disember 2012. Ramai terpengaruh. Akhirnya dia ditangkap di Kuantan, Pahang. Jadi bila orang tanya dia kenapa tak kiamat lagi, dah lebih 12 Disember bulan tahun 2012 ini. Dia kata dosa kamu banyak lagi. Saya dah minta dengan Allah tangguhkan kiamat, pun mereka percaya. Begitu juga dengan Al-Arqam, yang kita sedia maklum. Al-Arqam ni bermula di Kampung Baru Ustaz Asy'ari, cukup hebat, cukup baik. Antara yang kita amat kenali mereka ini, penampilannya pertama dari segi ajak masyarakat menutup aurat. Saya yakin tahun 70-an guru-guru di kolej Islam, guru-guru mengajak agama, tudung tak pakai pun, dia pakai scarf je, nampak nampak rambut sejemput, nampak jambul saudara sekalian. Tahun 70-an, Arqam lah yang mula-mula mengajak masyarakat, supaya jangan semayang saja pakai telekung, lepas semayang pergi pasar malam, pergi kenduri kahwin, tutup aurat. Mereka cukup berjaya. Yang keduanya mengajak masyarakat supaya makan produk-produk barangan yang dikeluarkan oleh orang Islam. Tahun 70-an mana ada kipas kicap, kipas udang, tak ada. Yang saya ingat balik sekolah dulu makan nasi panas dengan kicap tongguan, ikan masin, jalan 2-3 pinggan. Tuan jangan pergi dapur pula cari makan pula. Jadi sebab itu saudara-saudara, masa tu mereka cukup berjaya keluarkan mihunnya, mi kuningnya, tahunya. Bila orang dah tertarik dengan Al-Arqam, Asy'ari pun mulalah menyebarkan ajaran sesatnya. Apa dia? Dia kata dia mendakwa bahawa gurunya yang bernama Syekh Suhaimi telah bermimpi berjumpa dengan Nabi secara jaga, yaqazah, di Kaabah, dan menerima zikir aurat Muhammadiyah. Ni saudara sekalian. Nabi dah wafat, tapi dia kata jumpa secara jaga, yaqazah. Jadi sebab itu saudara sekalian akhirnya membawa kepada kesesatan. Diadakan dialog yang panjang di Masjid Negara dengan para mufti, Datuk Allahyarham Datuk para mufti pada masa itu. Datuk Hashim Yahya, guru saya dan rakan-rakan di sini. Akhirnya mereka tolak, mereka enggan. Malah mereka keluarkan surat khabar sendiri, ada TV sendiri. Dan akhirnya bila Asy'ari Muhammad meninggal dunia tahun 2010, dikebumikan, meninggal di Hospital Besar Ipoh. Dibawa balik mayatnya di Pilin, Rembau, Negeri Sembilan. 4 hari kemudiannya, apa pengikut mereka buat di Country Home Rawang? Mereka buat majlis, ada nyanyian, ada nasyid, gembira bukan main. Sepatutnya mereka berkabung, mereka bersedih, Dan bila ditanya kepada salah seorang isterinya yang bernama Hadijah Am ataupun Ummu Jah, kami yakin Asy'ari tidak mati. Dia ghaib. Dia akan muncul nanti sebagai pembantu Imam Mahdi. Pun ramai orang percaya. Sampailah pada hari ini, walaupun dengan nama-nama yang lain. Sebab itu saudara sekalian, di sinilah peranan kita sebagai pihak asatizah, guru-guru pendidikan, yang saya yakin macam Ustaz Muhammad sebut tadi, medan kita cukup luas. Bukan sekadar di bilik darjah, bukan sekadar di dalam pagar sekolah, tapi yang paling utama juga dalam masyarakat. Timbul pelbagai tomahan, fitnah, antaranya ustaz-ustaz
ya, tak semualah, ya, tapi duduk di rumah lepas balik sekolah, ya, medannya di rumah sahaja, main dengan anak cucu mereka, main dengan ayam ternakan mereka, rambutan begitu gini yang mereka tanam. Masjid pun tak pergi, ya, surau pun tak pergi. Sedangkan orang masjid, orang surau, mereka menunggu-nunggu ustaz ni, ya, jadi imam, ya, dan sebagainya. Maka dengan sebab itu, ini harapan daripada masyarakat yang sepatutnya kita tunaikan harapan berkenaan kepada mereka. Walaupun dalam senarai tugas kita tak ada pun, tetapi ini sebagai kita tanggungjawab sebagai kita umat Islam. Dan saya yakin saudara sekalian, ia tidak akan menjadi suatu kekuatan sekiranya kita bersendirian. Saya yakin grup daurah mursyid ini ada kumpulan perbincangan, ada kumpulan usrah dan sebagainya. Inilah yang membawa kepada kekuatan kepada kita. Ada penilaiannya, ada postmortemnya dan sebagainya. Dan saya yakin dalam keadaan kita berhadapan dengan pelbagai cabaran, sama ada murid, sama ada masyarakat, perkara inilah yang akan membawa kepada kekuatan dalaman kepada kita, selain daripada amalan-amalan, doa-doa yang diajarkan oleh para ulama, oleh Nabi SAW. Sebab itu di antara kejayaan hijrah tersebut, selain daripada perancangan, ya, adalah doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi SAW. Rumah Nabi dikepung 100 orang, ya, yang mereka bersedia bila-bila masa untuk menangkap Nabi, bukan sekadar menangkap, malah mengerat tubuh badan Nabi, 100 pedang tersebut. Nabi SAW bermunajat kepada Allah. Nabi SAW berdoa kepada Allah. Antaranya membaca surah Yasin dalam ayat yang ke-9, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah Ta'ala telah menjadikan tutupan di hadapan, tutupan di belakang, sehingga mereka tidak nampak apa yang Nabi keluar dengan selamat berkenaan. Dalam peristiwa peperangan Uhud misalnya berlaku pada bulan Syawal, tetapi kerja-kerjanya bermula pada bulan Ramadan tersebut dalam perang Uhud berkenaan. Ya, kita lihat dalam perang Badar, saudara para asatizah sekalian. Nabi SAW berhadapan dengan musuh yang begitu ramai, 1,000 orang. Sedangkan umat Islam sekadar 313 orang yang penuh dengan kekurangan. Ya, apalagi inilah kali pertama mereka menyertai peperangan. Nabi SAW besok perang, malam itu Nabi bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kalau sekiranya kami umat Islam ini kalah, nescaya kamu tidak akan lagi disembah di atas muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya, Nabi sebut nama setiap orang, pemimpin-pemimpin Quraisy, ya, supaya mereka besok kalah dan mereka tumbang di tempat sekian-sekian. Alhamdulillah, Allah Ta'ala dengar doa permohonan Nabi SAW yang cukup panjang. Sampai Sayyidina Abu Bakar menyebut, tak habis lagi ke ya Rasulullah? Ya? Dan akhirnya besok umat Islam mencapai kemenangan dan semua pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah yang Nabi sebut tadi jatuh tersungkur, tumbang, kalah dalam peperangan Badar berkenaan. Sebab itu saudara sekalian, ini juga suatu yang kita kena ada. Kita yakin, ya, rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Ya, masyarakat kita hari ini walaupun dah moden, ada juga yang masih terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan khurafat, ya, santau dan sebagainya, sihir dan sebagainya. Saya yakin mereka yang di Sabah Sarawak pernah melalui perkara tersebut di mana-mana pun. Maka dengan sebab itu saudara sekalian, pertahanan dalaman, amalkan di antaranya setiap hari, ya, zikir, antaranya zikir maksurat, tak dapat lepas subuh, selepas daripada maghrib. Kita jadikan amalan harian. Akhirnya kalau kita baca setiap hari, hafallah, tak perlu kita tengok teks berkenaan. Ya, antaranya solat duha, antaranya solat tahajud, antaranya tuan-tuan sekalian, setiap hari kita para asatizah kena berbeza dengan orang lain. Bacaan Quran kita, berapa kali kita khatam. Memang saudara sekalian nak disiplinkan ni payah. Cakap senang,
Ketika saya menjadi kadi dulu di Kuala Selangor, ada seorang ustaz yang bernama Ustaz Asmungi Haji Siddiq. Mula-mula kami jadi kadi, dia kata duduk di tempat orang ni kita kena ada pendinding. Pendinding kita sudah pastilah ayat-ayat Al-Quran. Dan dia kata kalau dapat setiap hari baca 60 ayat Al-Quran. Ya, 60 ayat ni lebih kurang setengah juzuk. Ya. Jadi alhamdulillah kalau kita baca 120 lebih kurang satu juzuk 2 hari. Dalam masa 2 bulan kita boleh khatam Al-Quran tersebut. Ya, dan setahun kita boleh khatam mungkin 6 ataupun 7 kali. Ini juga sebahagian daripada kekuatan dalaman yang kita kena ada, dan bukan sekadar kita, sepatutnya kita dalam musim COVID ini pergantungan kita lebih kepada Allah Ta'ala. Kita sebarkan dalam masyarakat, dalam grup kita, kalangan anak-anak murid kita, penghayatan doa, penghayatan munajat ini, bukan sekadar pada malam seumpama malam ini, malam Jumaat, malam-malam yang lain. Ya, semua orang hari ini tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau kecuali terlalu sedikit sahaja. Maka gunakan kita, peranan kita sebagai ayah, sebagai ibu, ya, sebagai ketua keluarga, hidupkan rumah kita dengan cahaya cahaya agama, cahaya Al-Quran, cahaya zikir, cahaya munajat tersebut, dan sebarkan kepada rakan-rakan orang-orang yang lain. Alhamdulillah semakin banyak kebelakangan ini, ya, sebagaimana Ustaz Muhammad Yahya tahu, kita pun semua tahu, hari ni kawan kita besok dah tak ada, dah meninggal dunia. Grup FB kita, saudara sekalian, friend kita, ramai-ramai tersebut yang aktif selalu keluar berita dan sebagainya, separuh dah meninggal lah. Walaupun mereka saudara seolah-olah baru semalam sahaja bersama dengan kita. Alhamdulillah hari ini adalah grup-grup malam, misalnya grup baca Yasin ataupun tahlil, ya, munajat, dan ini sepatutnya kita perbanyakkan, ya, penghayatannya dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat. Dan yang terakhir, saudara tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mungkin selepasnya ada soalan, kita amat alu-alukan. Ya. Sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, ya, Kementerian Pelajaran menyatakan bahawa guru-guru yang tidak menerima, ya, maknanya mereka tidak mendaftar sebagai penerima vaksin. Ya, ada seramai 2,500 orang. Dan ada kenyataan juga guru-guru kafar di JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, hampir 200-300 orang, imam juru nikahnya. Di Johor ada seramai 779 guru-guru yang telah dipanggil oleh Tengku Mahkota Johor kerana tidak mendaftar, maknanya mereka enggan mengambil vaksin. Ya. Di Pejabat Mufti pun ada juga. Ya, semalam saya tanya-tanya, kita minta daftar, ya, siapa tak ambil, siapa dah ambil, ada 2 orang. Ya. Kita sedia maklum vaksin kena daftar daripada bulan Februari. Sekarang dah bulan Ogos dah. Dah 6 bulan dah. Dia tanya kenapa tak daftar anti vaksin ke? Bukan anti vaksin Ustaz, tak sempat. Ni alasan saudara sekalian. Ya, sedangkan masa cukup banyak. Golongan-golongan ini saudara sekalian, mereka terpengaruh. Ya, terpengaruh dengan saudara sekalian apa yang disebut bahawa sekarang ini bukan pandemik tapi plandemik, suatu yang dirancang oleh Yahudi, oleh Dajjal dan sebagainya, dan mereka pegang itu cukup kuat. Ya, 2-3 hari lepas ada seorang ustazah, tak tahulah dia kebetulan friend saya di Facebook, jauh daripada Kulim Kedah, sekolah kebangsaan di satu sekolah di Kulim Kedah. Ya, tanya saya bila Kementerian Pelajaran menyatakan akan diambil tindakan dan sebagainya. Dia kata kerajaan zalim, ya, anak dia 3 orang di universiti, ya, dia tak boleh pergi kerja nanti, siapa nak bayar begitu begini. Saya tanya kenapa tak ambil vaksin Ustazah? Dia kata vaksin ini agenda Yahudi Ustaz, agenda Dajjal Ustaz. Ya. Jangan kita percaya, kata. Saya tanya dia, Ustazah ambil vaksin tak masa kecil dulu? Ambil, kata. Jadi saudara sekalian, saya dan kita semua maklum, para ulama, para mufti sebelum daripada mereka mengambil sesuatu keputusan, ya, jawatan kuasa fatwa kebangsaan di peringkat kebangsaan, jawatan kuasa fatwa di peringkat negeri termasuk Perak, Selangor, wilayah, semuanya telah bersepakat bahawa pengambilan vaksin adalah suatu yang harus dan wajib kepada mereka yang ditetapkan oleh pihak kerajaan.
Jadi kalau sekiranya anggota penjawat awam kaitan kerajaan diwajibkan ada arahan gitu gini, mereka enggan, pertama mereka berdosa. Ya, sudah pasti mereka berdosa kerana mengingkari arahan ulil amri, dan yang keduanya sudah pastilah mengingkari arahan pihak berkuasa sebagaimana KPM dan seumpamanya. Yang keduanya timbul apa-apa isu yang dibangkitkan tentang vaksin ini. Pertama, tidak halal. Ya, pertama tidak halal. Kotor, najis daripada babi dan sebagainya. Ya, semua vaksin ya, sama ada namanya Sinovac, sama ada namanya Pfizer dan AstraZeneca dan sebagainya, telah pun melalui saringan dan juga penelitian oleh pihak jawatan kuasa apa yang disebut sebagai vaksinasi kebangsaan, ya, yang antara yang paling dilihat adalah dari segi halal ataupun tidak bahan yang digunakan. Jadi alhamdulillah, bukan sekadar di Malaysia, hampir di seluruh dunia, ya, vaksin yang dibekalkan adalah tidak menggunakan lemak ataupun daripada bahan-bahan haiwan ataupun binatang, ya, termasuklah babi, tetapi daripada ekstrak daripada makmal, ya, misalnya daripada bahan-bahan ekstrak yang akhirnya menjadi vaksin berkenaan. Ya, yang keduanya, sekiranya dia haram pun, sekiranya daripada babi pun, ya, memang diharuskan sekiranya tidak ada bahan ya, yang lain, ya, bahan alternatif yang lain memang dihalalkan, ya. Kita diajar apabila kita dalam keadaan darurat, sekarang ini darurat saudara tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka suatu yang membawa ke suatu yang haram diharuskan, ya, diharuskan. Kita sebagai komando misalnya, bekalan makanan ransom hanya untuk 4 bulan, ya. Tetapi saudara sekalian, 2 minggu dah habis dah, Maggi dah habis, makanan dalam tin dah habis, masuk dalam hutan belantara di Baklalan di Sabah di Sarawak tersebut. Jadi yang tinggal saudara sekalian, ya, yang tinggal hanyalah apa yang ada di hutan tersebut, ya. Sampai peringkat saudara sekalian, babi misalnya, boleh ke makan? Boleh. Sekiranya tidak ada makanan yang lain. Sekiranya tidak ada, dicari dah usaha dah, tak ada makanan yang lain. Yang keduanya, makan semata-mata mengelakkan daripada mati. Jangan disembelih 3-4 ekor buat barbecue, makan ramai-ramai, tak boleh saudara sekalian. Ya, usahakan. Ya. Dan inilah di antara cabaran, pengalaman saya bila kita menyebarkan dakwah di hutan-hutan belantara, kampung-kampung orang asli di seluruh Malaysia ni, di Perak misalnya, di Gerik, di Pos Kemah, RPS Kemah misalnya, antaranya di di Gua Musang di Kelantan, antaranya di Sungai Siput yang jauh ke dalam, ya. Kita akan berjumpa dengan apa perkara ini, ya. Kita ajak mereka masuk Islam, kata tak dapat hidayah lagi, tak apalah. Yang keduanya, Ustaz, kalau kami masuk Islam, makan macam mana? Kata sekarang ni makan macam mana? Makan sekarang ni 2 je, babi. Ya, yang keduanya dia kata lembu pendek, yang keduanya Maybank. Maybank ni bukan Maybank, lambang Maybank tu harimau. Siapa nak makan? Jadi saudara sekalian, kita kata masuk Islam ni mudah, hanya mengucap 2 kalimah syahadah. Yang tu okey lah encik, makan ni macam mana? Kata tak apalah, biasa sebulan berapa kali makan? 4 ekor kami makan encik, keduri sekampung, ya, lembu pendek, ya. Jadi tak apalah, masuk Islam, ya. Kalau sekiranya nanti perlu juga darurat, tak ada benda lain, ayam tak ada, apa benda tak ada, kijang, rusa tak ada, kurangkanlah daripada 4 ekor, seekor sudahlah. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, lepas mereka mengucap sahaja 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, Allah Ta'ala jadikan mulut mereka ni pahit nak menerima benda-benda haram ni, ya, berkat mengucap tersebut. Akhirnya mereka, kita ajar bila masuk Islam, ya, peluang untuk kita hantar pendakwah kita duduk bersama mereka, ajar mereka ternak ayam gitu gini. Akhirnya masya-Allah, ya, mereka tinggalkan benda-benda tersebut. Ya, ini pun pendekatan dakwah. Sebab itu bila Nabi SAW, ya,
ditemui oleh Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal dihantar oleh Nabi sebagai gubernur di Yaman. Gubernur dulu bukan sekadar menteri besar macam hari ini, tapi pemimpin agama. Ya, Muaz bin Jabal tanya Rasulullah, apa nasihat kamu ya Rasulullah? Kami nak pergi, saya nak pergi ke Yaman, sebuah negara yang baru menerima Islam. Pendek nasihat Nabi, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Pertamanya, sampaikan basyiru wala tunaffiru, sampaikan kepada mereka berita-berita yang menggembirakan. Jangan sampaikan peringkat awal ni berita-berita menakutkan. Siapa masuk Islam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang masuk Islam mengucap 2 kalimah syahadah, masuk syurga. Jangan cerita di peringkat awal ni siapa masuk Islam tak sembahyang, campak masuk neraka gitu gini. Takut mereka nanti. Jangan cerita di peringkat awal ni siapa masuk Islam wajib sunat hari ni juga. Yang masuk Islam ni umur 60, Ustaz Muhammad Yahya. Tak takut dia masuk Islam. Kalau ustaz dia cakap kena sunat lepas daripada daftar di pejabat agama. Jadi sebab itu Nabi ajar kita approach, pendekatan dakwah yang cukup bijaksana berkenaan. Kita kalau pergi kampung asli ni, anjing memang cukup banyak. Ustaz Ismail cukup banyak anjing. Saya pergi satu tempat di Pos Sin Road di Raub Pahang. Dah Islam dah. Anjing penuh atas bawah rumah. Kita ziarah mereka, bagi sumbangan barang-barang keperluan asas dan sebagainya. Tengok Islam. Tapi anjing atas bawah penuh. Jadi kita pun tanya dia, "Encik, dah Islam ke?" "Dah." Kenapa anjing kenapa anjing banyak ni?" "Encik, saya dah Islam. Anjing saya tak tahu yang saya dah masuk Islam." Tak pening kepala tuan-tuan sekalian. Sebab itu polis pun pening kepala buat roadblock dekat kampung asli, di Sungai Siput, di Gerik, di Kemat, tuan-tuan sekalian. Satu motor dah lah tak pakai topi keledar. Satu motor 3-4 orang dia naik. Polis tahan. Ini di Cameron Highland cerita ni berlaku. Jadi polis tahan. Tak berhenti. Satu motor 3 orang ni tak berhenti. Jalan terus je. Laju je. Polis kejar dia. Kenapa tak berhenti? "Encik nak tu mana? Dah penuh dah." Motor dah penuh dah 3 orang. Dia nak tumpang dia. Dia nak tanya lesen dia. Itu saudara sekalian. Pendekatan ini penting. Yassiru wala tu'assiru. Tunjukkan, ajarkan bahawa Islam ni suatu agama yang mudah. Bukan satu agama yang susah. Masuk Islam, belajar dulu yang paling utama. Masuk kelas fardhu ain, bukan sunat itu yang paling utama. Nantilah dah 2 bulan, dah berani sikit, tak apalah, sunat itu ini dan sebagainya. Itu juga kita dalam pendekatan kepada masyarakat, ini juga suatu yang kita kena jelaskan. Pendekatan bahawa cukup banyak suatu dalam Islam ni perkara yang mudah, maka jangan kita menyusahkan. Sebab itu seorang doktor misalnya sebagai pakar bedah di Hospital Ipoh, sakit jantung misalnya, mula bedah orang misalnya 10 pagi, 5 petang baru habis. Maka di sana ada rukhsah kelonggaran untuk dia solat secara jamak. Qasar tak boleh, jamak tamam, jamak penuh. Tak boleh tengah-tengah dia bedah orang, dia pakai bedah jantung misalnya, patut pukul 6 berhenti, dia berhenti pukul 2.30. Mati anak kawan tu nanti. Jadi di sana dia boleh rukhsah dengan dia jamak tamam, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Begitu juga dalam masyarakat kita hari ini, orang yang diuji dengan sakit dialisis. Dialisis ni kena banyak jam, daripada 7 pagi sampai 11 pagi. Daripada 11 pagi sampai 4 petang. Ini pun zuhur dah hujung-hujung dah misalnya. Daripada 4 petang sampai 9 malam. Maghrib macam mana? Jadi di sana ada istilah perkara yang mudah berkenaan, jamaknya, qasarnya dan seumpamanya. Dan inilah yang kita kena jelaskan kepada keluarga kita, kepada masyarakat. Begitu jugalah dengan vaksin ini misalnya. Ia merupakan sebahagian daripada pencegahan di dalam Islam. Ia sebagai sebahagian daripada pencegahan yang disebut dalam apa yang disebut sebagai
al-wiqayah khairum minal ilaj. Apa yang disebut sebagai pencegahan itu lebih baik daripada mengubati dan sebagainya. Sebab itu saudara yang dirahmati Allah Taala sekalian, nanti mudah-mudahan ada manfaat untuk apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah untuk kita semua. Wallahu a'lam. Ada beberapa persoalan yang disebutkan di sini yang mungkin sebelum daripada para asatizah mungkin nak minta penjelasan ataupun nak bagi pandangan, amat-amat dipersilakan. Ada orang tanya pasal pasal atomi. Atomi ni kita sedia maklum adalah satu grup yang disebut sebagai kumpulan syarikat jualan langsung. Ya. Yang saudara sekalian menggunakan produk-produk jualan daripada Korea Selatan. Ya. Dan dia masuk ke Malaysia kemudiannya sehinggalah pada hari ini, dan apalagi dalam musim COVID-19 ini mungkin guru-guru ramai tak dapat pergi ke sekolah, pergi ke pejabat, maka mereka menggunakan jualan secara online, mempromosi dan sebagainya. Dan lebih meyakinkan lagi apabila ramai di kalangan public figure ni masuk menjadi jurucakap kepada syarikat atomi. Isunya adalah syarikat atomi ini didakwa, ya, syarikat induknya di Korea Selatan telah pun meletakkan dalam website dia bahawa sebahagian daripada pendapatannya akan disalurkan kepada pertubuhan Kristian, ya, pertubuhan Kristian, ya. Dan saya dipahamkan ramai guru-guru terlibat, mungkin sebab guru ni rezekinya banyak, dia boleh buat pinjaman yang banyak, masuk dalam direct selling dan sebagainya. Jadi dibawa isu ni ke pejabat mufti wilayah persekutuan, tanya berkaitan hukum. Ya. Kita yang pertama, kita sebelum bagi hukum, fatwa dan sebagainya kena jelas. Betul ke dakwaan bahawa syarikat atomi Malaysia ini yang bernaung di bawah syarikat atomi Korea Selatan itu dia memberikan sumbangan ataupun memberikan sebahagian keuntungannya kepada syarikat induk di Korea Selatan, yang syarikat Korea Selatan ini kemudiannya beri kepada pertubuhan Kristian berkenaan. Jadi dengan sebab itu kita buat mesyuarat jawatankuasa fatwa hari itu, jemput orang atomi Malaysia di kalangan mereka yang anti atomi dan sebagainya, dan persoalan ini terhenti setakat ini sebab kita sedia maklum bahawa fatwa di wilayah persekutuan hanya terpakai untuk wilayah persekutuan sahaja. Sedangkan isu atomi ini adalah isu nasional, melibatkan seluruh Malaysia, ya, termasuklah di Sabah dan Sarawak. Jadi dengan sebab itu kita kemukakan paper kertas fatwa ini kepada JAKIM untuk dibentangkan dalam mesyuarat jawatankuasa fatwa kebangsaan. Jadi mesyuarat jawatankuasa kebangsaan akan buat kajian, kemudian dibentangkan dalam panel penasihat syariah JAKIM, kemudian dibentangkan dalam mesyuarat kebangsaan halal wal Islam, dan dah ada keputusan, kita di negeri akan mengikut keputusan jawatankuasa fatwa kebangsaan berkenaan. Jadi yang persoalan paling utama tadi untuk menentukan betul kedakwaan berkenaan. Jadi adakah sekadar kita melihat di dalam website tersebut menjadi satu bukti. Jadi perlu nanti untuk pihak JAKIM yang membuat kajian terperinci berhubung dengan pihak induk di atomi Korea Selatan tersebut untuk melihat laporan tahunannya betul ke akan disalurkan dan seumpamanya. Sama sebagaimana kalau kita lihat ramai orang masih meviralkan McDonald, masih ramai orang meviralkan KFC dan seumpamanya. Kata ini haram. Pertama, dari segi makanan, dia memang pemegang sijil halal yang dikeluarkan oleh JAKIM, sama ada KFC ataupun McDonald. Kemudian yang keduanya, dakwaan bahawa dua syarikat ini bagi sumbangan pada Israel, dan Israel kemudian bagi McDonald US,
dan kemudian disalurkan kepada Israel. Israel beli pula senjata untuk membunuh umat Islam di Palestin. Ini dakwaan yang tidak benar. Dan ini telah dibuat penafian. Kerana McDonald di Malaysia, KFC di Malaysia telah dimiliki oleh warga tempatan. KFC saya dipahamkan oleh Jacob Johor Corporation, yang dia ada KFC di seluruh Malaysia, KFC di Kemboja dan KFC di Singapura. 3 ni dimiliki oleh Johor Corporation. So makan insya-Allah halal, ya. Tapi kalau KFC US, KFC UK, tu kena tengok dulu, ya. Yang keduanya McDonald dibeli daripada syarikat induk dan sekarang dimiliki oleh syarikat berasingan, iaitu Gerbang Alaf. Dan saya yakin perkara ini semua orang dah maklum lah. Jadi perkara berkaitan halal haram, kata berkaitan akidah ini kita perlu semak, jangan sampai kita menzalimi mana-mana pihak yang berkaitan. Ya, wallahu a'lam. Jadi selagi mana tidak ada keputusan macam mana? Ya, selagi mana tidak ada keputusan. Yang keduanya, ambillah sikap tawaduk kita, tawakuf dahulu. Tak apalah, tunggu sehingga ada keputusan. Ya, ataupun kita teruskan dengan hati yang cukup berat, sebab ia jatuh kepada hukum syubhat, ya, yang tidak jelas sama ada halal ataupun haram sesuatu perkara berkenaan. Ada persoalan yang berkaitan juga, sifat ta'assub lulusan agama, ya. Saya rasa bukan sekadar lulusan agama, ada juga, ya, tetapi ada juga yang lain. Dan kalau kita lihat sekiranya pemikiran yang sesat ataupun kesilapan memahami ayat-ayat Al-Quran secara salah ini, ya, tidak dibenteras, akhirnya akan mengancam keselamatan dan akhirnya membawa kepada apa yang disebut sebagai pembunuhan dan sebagainya. Saya nak bagi contoh. Pada tahun 1976 berlaku di satu tempat yang namanya Kerling, Hulu Selangor. Jalan daripada Kuala Kubu nak ke Tanjung Malim, kita akan lalu jalan dalam, kita akan jumpa dengan Kerling. Kerling ni kawasan banyak kuil-kuil kerana banyak di sana ladang-ladang kelapa sawit yang ramai pekerjanya beragama Hindu. Tahun 76 ni, saya masih sekolah darjah 2 tak silap saya, kita digemparkan dengan pembunuhan ataupun kematian 4 ataupun 5 orang umat Islam yang mereka memecahkan kuil-kuil di Kerling Hulu Selangor tersebut. Jadi bila saya dah kerja di bahagian penyelidikan dan sebagainya, rupa-rupanya mereka ada satu ajaran yang disebut sebagai ajaran Haji Kamarudin. Ajaran Haji Kamarudin ini, dia berpusat di Kajang, Selangor, dan di antara ajarannya yang disebar dalam majlis-majlis ilmu usrah kepada pengikutnya, bahawa mereka yang bukan Islam adalah kafir. Ya? Mereka yang bukan Islam adalah kafir. Betul lah. Ya? Yang keduanya, bila mereka kafir, halal darah. Boleh dibunuh. Perniagaan mereka boleh dicuri. Ya? Rumah ibadat mereka boleh rosakkan, dipecahkan. Ini indoktrinisasi dalam majlis-majlis ilmu usrah dan sebagainya. Akhirnya ia menjadi suatu yang dipegang oleh pengikut-pengikutnya. Siapa di antara pengikutnya yang mati tersebut? Pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di UK, pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di US, yang cuti balik, ya, mereka belajar di overseas, terpengaruh dengan ajaran Haji Kamarudin ini, dan mereka kemudiannya sampai peringkat pergi ke Kerling dan memecahkan 2 kuil, ya, patungnya mereka, berhalanya mereka pecahkan, pintunya mereka rosakkan, dan kuil yang ketiga mereka tidak bernasib baik. Penjaga kuil sempat sedar, mereka ambil tombak di kuil tersebut dan mereka bunuh 4 orang di kalangan umat Islam tersebut. Jadi bukan sekadar mereka yakin bukan Islam ini halal darah, tapi mereka kata kalau sekiranya mereka mati mereka adalah mati menegakkan kebenaran, mati mereka adalah mati syahid. Ini pun banyak, ya. Kalau kita lihat ada sepotong ayat di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan sehinggalah akhir ayat tersebut. Dan hendaklah kamu bersiap sedia dengan pelbagai kekuatan. Orang-orang yang terlibat dengan apa yang disebut sebagai Jamaah Islamiyah, JI. Ya, kemudiannya hari ini dinamakan sebagai IS ataupun Daesh dan sebagainya. Dulu di Kemunting, tempat Ustaz Azmi ni, ya, tempat Ustaz Azmi ni kerap kita pergi. Saya daripada tahun 2002 sampai 2010, ya, antaranya mengadakan program pemulihan kepada umat Islam yang terlibat dengan Jamaah Islamiyah. Ya. Antaranya mereka pegang inilah, siapa yang mati dalam mempertahankan kebenaran yang mereka bawa, mereka mati syahid. Mereka mentafsirkan ayat ini bahawa tidak ada kekuatan melainkan dengan senjata. Tidak ada senjata melainkan dengan kekuatan. Jadi mereka saudara sekalian, ya, untuk saudara sekalian, mengisytiharkan bahawa Malaysia sebagai sebuah negara yang bukan Islam kerana tidak melaksanakan hukum hakam, hudud dan sebagainya. Akhirnya mereka terpengaruh dengan kata-kata guru mereka, pemimpin mereka, menjatuhkan kerajaan secara zalim, menjatuhkan kerajaan secara bawah tanah. Itu yang ada rompakan senjata, itu yang mereka menyeludup senjata daripada Thailand dan sebagainya. Ini isu ni cukup banyak, bermula daripada guru-guru ataupun pemimpin-pemimpin yang memetik ayat-ayat tertentu dan menyelewengkan maknanya. Sedangkan dalam Islam, jihad itu luas maknanya. Ya. Satu lagi, kalau kita lihat di Selangor, di Gombak, ada satu ajaran namanya ajaran Haji Kahar. Haji Kahar ini, dia mendakwa pada tahun 1995 dia adalah seorang Rasul. Ya, seorang Nabi. Dan dibawa ayat, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula. Dia tak baca ayat sebelum, tak baca ayat selepas. Dia tak ikut kepala dia. Apa tafsiran dia? Sesungguhnya walaqad ba'atsna, dan sesungguhnya kami, yakni Allah, telah utuskan bagi setiap umat seorang rasul. Haji Kahar berhujah, ya, Nabi Muhammad rasul bagi orang Arab. Orang Melayu di Kuala Lumpur ni tak ada rasul lagi. Sayalah rasulnya. Saudara sekalian. Kalau Nabi Muhammad terima wahyu di Gua Hira, saya pun terima wahyu. Di mana? Di Gua Kemensah. Gua Kemensah ni mana? Belakang Zoo Negara. Ramai orang terpengaruh. 1,000 lebih orang. Jais tangkap, dikenakan cas ataupun dakwaan 3 pertuduhan. Ya, hukumannya 15 tahun penjara. Hukuman maksimum. Satu kesalahan 5 tahun. 15 tahun. Masuk di penjara di Kajang. Ya. Jadi 2-3 tahun lepas beliau telah pun dibebaskan. Walaupun baru 11 tahun. Tak cukup 15 tahun. Kerana berkelakuan baik. Kerana berkelakuan baik dalam penjara ikut kelas agama. Ya. Dan saya tanya kawan saya macam mana dakwaannya tentang dia menjadi Rasul. Dia mengaku, Ustaz, di hadapan kami sebelum keluar, saya dengan ini meletakkan jawatan sebagai seorang Rasul. Ni pun ada, saudara sekalian. Jadi sebab itu, ini masyarakat. Kita kata kalau kita ni ada ilmu tak terpengaruh. Tapi akhirnya kadang-kadang terpengaruh dengan ta'assub, dengan fanatik kepada tafsiran-tafsiran tertentu dan seumpamanya. Yang keduanya, kalau kita lihat ajaran Nasir Kemboja. Ini berlaku di Batu Pahat, Johor, tahun 79. Ya, Nasir Kemboja ni mendakwa Malaysia bukan negara Islam. Polis ni anjing kerajaan, boleh bunuh mereka. So operasinya apa? Yang mereka percaya perkara tersebut jatuhkan kerajaan. Jatuhkan kerajaan guna apa? Guna pedang. Mereka serang balai polis Batu Pahat. Ya, menyebabkan ramai cedera parah. Ya. Polis tuan-tuan mempertahankan diri dengan senjata membunuh 7 orang pengikut, ya, ajaran Nasir Kemboja berkenaan. Dan pada tahun 2012, kalau tuan-tuan masih ingat lagi, di Putrajaya, seorang lelaki yang bernama Khalil Afandi. Khalil Afandi ni kita lihat dia punya background latar belakang dia, bekas pelajar asrama penuh, MRSM,
Perlis, berseri Perlis, ya. Orang cerdik lah masuk SBP, masuk boarding school ini, ya. Dia mengisytiharkan dirinya Imam Mahdi 2012 dan dia dengan bersenjatakan parang dia telah mencuba menyerang Jabatan Perdana Menteri dan dia disertai oleh seorang bekas pelajar UIA, Muhdalina nama dia, yang direkrut melalui Facebook dan sebagainya. Sebab itu saudara sekalian, ya, dia akhirnya ditembak mati. Dan bila disiasat daripada mana dia belajar agama, ya, yang dia akhirnya mendakwa sebagai Imam Mahdi dan sebagainya, kata dia belajar daripada internet semata-mata. Kita sedia maklum internet cukup banyak ilmu, tapi tidak semuanya ilmu itu benar, ya. Sebahagian besarnya ilmu yang telah diselewengkan, ya. Maka dengan sebab itu saudara sekalian, saya sebut di awal tadi, ya, berkongsi, jangan kita berkongsi melainkan sesuatu yang telah kita pastikan kebenarannya. Wallahu a'lam. Saya serah balik pada Ustaz Ismail ataupun rakan-rakan sekiranya ada persoalan yang mungkin boleh kita bincangkan, silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Fadilul Sahabul Samhah Tuan Haji Jamali Adnan, ya, yang telah membentangkan tentang beberapa isu yang dapat kita hadapi bersama. Justru kita buka persoalan lah kepada beliau. Kita ada beberapa masa, beberapa minit lagi kita masa, ya. Tanya Ustaz, biar pasti jangan keliru. Ana muskil Ustaz akan jawab insya-Allah. Silakan, ada soalan. Ada ke tak ada ni? Nampak senyap je, nampak semua faham dah ni. Ni Ustaz Tuan Haji Jamali. Nampak semua faham ni. Amin, amin. Alhamdulillah lah. Boleh kot saya celah sikit. Okey, sila Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya cuma nak bertanya, adakah contoh ajaran-ajaran sesat ini Ustaz juga ada keterlibatan sihir dekat situ Ustaz? Terima kasih. Ya, terima kasih di atas soalan yang dikemukakan. Ajaran sesat ini dia banyak bentuknya. Di antaranya berkaitan ajaran, ya, ataupun amalan. Ya, misalnya yang mendakwa bahawa sehari semalam ni bukan 5 waktu tapi hanya 3 waktu sahaja. Orang Syiah misalnya mereka semayang Zuhur Asar mereka jamak, Maghrib Isyak mereka jamak, dan subuh solat Jumaat tidak perlu semayang, ya. Antaranya juga amalan, misalnya kalau di Batu Arang Selangor tersebut, ya, ada satu ajaran, saya tengok nama dia, mandi wajib, tidak perlu mandi, membasahkan air seluruh badan tak perlu, celupkan jari kita yang hujung ini dalam air kosong, air dalam cawan, itulah kira mandi wajib. Ini amalan. Termasuk juga ajaran sesat ini berkaitan persilatan Melayu. Dulu ada namanya Al-Ma'unah, dulu ada namanya yang disebut sebagai Nasrul Haq misalnya, pukul secara jarak jauh, ya. Sudah pasti ada di sana campur tangan makhluk-makhluk lain, jin dan seumpamanya, sihir dan seumpamanya. Ada juga termasuk ajaran sesat ini berkaitan pemikiran, ya, pemikiran tapi sesat dan menyeleweng, ya. Jadi saya sebut tadi yang sihir ini memang ada, ya, memang ada, sama ada pemimpin ini sendiri, ya, pemimpin ini sendiri, guru ini sendiri yang menyihir ataupun menggunakan sihir ini kepada anak-anak buah mereka, pengikut-pengikut mereka, sehingga menyebabkan pengikut ini merasa cukup kagum, ya, dengan pemimpin mereka. Ketika mana saya menjalankan dakwah kepada masyarakat orang asli di Cameron Highland, di Gua Musang, ya, kita bertemu dengan orang-orang asli di sana dan mereka menceritakan apa yang istimewanya Ayah Pen ini. Mereka dibawa tiap-tiap minggu, penghulu-penghulu mereka, batin-batin mereka yang dah Islam ni. Dia kata, Ustaz, bila sampai sana kami diberi minum air, ya, oleh Ayah Pen, ya. Minum air tersebut langsung tak ingat apa-apa dah. Nak mengucap pun tak boleh, bismillah pun tak boleh, ya. Ini yang dulu orang panggil apa, saudara-saudara, holy water, tapi bukan Kristian yang buat, Ayah Pen yang buat. Dan disebutkan rakan-rakan di Pejabat Agama Terengganu
ayah pin ini gunakan air tersebut, rupanya air yang ditadah daripada mandian dia, ya, dan dijampilah. Ini sihir, ya. Satu. Yang keduanya, bila mereka pergi tempat ayah pin ni, kampung ayah pin ni, tempat di mana orang berkumpul tiap malam minggu dan sebagainya, mereka nampak, dia kata, sepenuh-penuhnya orang, cukup ramai, ya, dalam majlis berkenaan. Sedangkan kalau nak lihat tak sampai pun 2-30 orang, tapi mereka nampak cukup ramai. Ini juga sebahagian daripada sihir yang digunakan, yang akhirnya supaya orang pengikut ini merasa ta'assub, fanatik kerana kagumnya kepada guru, hebatnya guru tersebut, mengubat dan sebagainya. Dalam Al-Arqam dulu misalnya, ada satu kisah yang menarik, ya. Salah seorang daripada pemimpin Al-Arqam ini difahamkan, ya, dia juga seorang sahaja di antara pemimpin ini yang berpendidikan agama, ya. Dia telah pergi menunaikan haji di Mekah, ya, dan bila balik, saudara sekalian, lebih kurang 40 hari di sana, balik Malaysia, dia pun berjumpa dengan isterinya, ya. Isterinya tanya, bukan abang balik ke baru ni? Suami ada di Mekah, ya. Isteri tanya, bukan abang balik ke baru ni? Kata suami, di mana aku balik? Aku duduk di Mekah. Ada satu malam tu orang datang dan memang muka abang menyerupai muka suami dia. Dah macam suami dia lakukanlah macam suami dan isteri. Yang inilah yang menyebabkan antara dia keluar daripada Al-Arqam. Ya, dia keluar daripada Al-Arqam, ya, takdirnya, kebetulannya 40 hari kemudiannya dia telah meninggal dunia. Dengan sebab tertentulah, sakit dan sebagainya. Orang-orang yang ta'assub pada Abu Ya Asy'ari Muhammad menyatakan inilah, ya, salahnya kerana lawan guru. Jadi mati tersebut. Ini perkara ini berlaku. Ya. Zikir aurat Muhammadiyah itu bukan sekadar zikir semata-mata. Di sana ada campur tangan. Kenapa difatwakan sebagai sesat, menyeleweng dan sebagainya? Kerana pertama, ambilan itu yang didakwa mengambilnya daripada Nabi SAW secara yaqazah, secara jaga, adalah suatu dakwaan bohong, suatu dakwaan yang sesat, yang tipu. Dan yang keduanya, sudah pasti di sana, kenapa sesat, kenapa difatwakan sebagai sesat, menyeleweng, dasarkan pengalaman guru-guru yang terlibat dengan pemulihan, antaranya Dr. Jahid Siddiq di Universiti Melaya, yang terlibat dengan pemulihan kumpulan ini, ya, bila kita amalkan zikir berkenaan, menyebut nama-nama tertentu dan sebagainya, ya, dan akhirnya dia adalah benda-benda yang lain masuk, ya, jin, sihir dan seumpamanya. Wallahu alam, ya, perkara tersebut mungkin boleh kita lihat, ya, mungkin kalau Ustaz Ismail, alhamdulillah, Ustaz Ismail seorang Ustaz, ya. Zaujah seorang Ustaz, ya. Ustaz Ismail, isteri seorang Ustaz, ya. Seorang. Baru seorang. Banyakkah rakan-rakan di Al-Arqam, Rufaqah dahulu, isteri berapa? 4 ya. Dan mereka boleh duduk satu rumah, ya, insya-Allah. Ya, kita rasa hebat. Tapi saudara sekalian, ya, perkara ini secara berlaku, antaranya kekuatan dalaman, seksual dan sebagainya, antaranya dibantu dengan perkara zikir yang mereka amalkan tersebut. Antaranya kita bimbang, ya, apa yang disebut sebagai campur tangan jin, sihir dan sebagainya. Okey, saya nak sebut tadi berkaitan antara jenis ajaran sesat adalah pemikiran. Yang di Malaysia ni yang telah diwartakan sebagai sesat, menyeleweng pemikiran apa dia? Liberalisme dan pluralisme agama. Ya. Pluralisme agama menyatakan bahawa semua agama semua sama. Sama ada Islam, sama ada Buddhis, sama ada Kristian, semua sama. Bila agama semua sama, maka boleh berkongsi rumah ibadat yang sama. Bila semua agama sama, boleh kahwin silang agama. Dulu kita tak banyak buku-buku agama dalam bahasa Melayu, tulisan Rumi. Kita banyak ambil import daripada Indonesia. Kita terpengaruh dengan guru-guru, antaranya guru-guru daripada Indonesia, penulis-penulis kitab, ya, antaranya yang bernama Nur Kholis Majid.
Ya, orang panggil Cak Nur. Dia bagus tulis buku agama. Siap Al-Quran, hadisnya macam-macam. Tapi di tengah-tengah dia masukkan racun-racun pluralisme agama. Dia kata apa? Saya tidak ada halangan. Sekiranya anak saya berkahwin dengan mana-mana pemuda yang bukan Islam. Depan tadi Quran, hadis semua sekali. Ini saudara sekalian. Dan di Indonesia sekarang ni cukup parah. Kita belajar geografi, Indonesia negara yang paling ramai umat Islam di seluruh dunia, 200 juta. Tapi dari segi kualitinya, wallahualam, ramai mereka yang terlibat dengan fahaman pemikiran pluralisme agama tersebut. Dulu kita semua maklum, ya, seorang penyanyi kita, Anita Sarawak, dikahwin dengan seorang yang pemuda bukan Islam. Ya, Brori Marantika. Ya. Ingat Ustaz Azmi, Brori Marantika. Dulu masa Ustaz Azmi muda ni, lagu Widuri dia siul sana sini tu. Dia berkahwin dengan Anita Sarawak. Ya, seorang Islam, seorang tak Islam. Dan ini cukup lumrah berlaku di Indonesia. Ya, di Bali misalnya, 70% orang Bali adalah Jawa. Macam saya. Ya, macam Ustazah Jaliatun ini. Dan ramai lagi mungkin di sini. Macam Timbalan Mufti Perak Datuk Zamri. Ya, Jawa juga. Ya, tapi saudara sekalian, Jawa yang beragama Hindu. Ngomong Jawa tapi saudara sembah berhala. Ya. Saudara sekalian, sebab apa? Mereka satu rumah memang betul. Bapa Islam, ibu Kristian, anak tak ada agama, dan inilah yang cuba mereka bawa ke negara kita. Alhamdulillah setakat ni kita masih boleh bertahan. Tapi mereka gunakan macam-macam, antaranya melalui media-media sosial, ya, yang mengelirukan kita. Saya nak bagi contoh apa yang mengelirukan kita. Misalnya mereka berhujah Nabi Muhammad kahwin dengan Sayyidatina Aisyah ketika Sayyidatina Aisyah berumur 6 tahun. Nabi Muhammad 53 tahun. Dia buat gambar Nabi Muhammad, karikaturnya seorang dewasa 53 tahun, ya. Aisyah seorang budak kecil, kanak-kanak, umur 6 tahun. Dan disebut di sana Nabi Muhammad gila seks. Ya. Nabi Muhammad seorang pedofilia. Jadi kita saudara sekalian, kalau bagi angka ni, kalau kita tak tahu fakta, memang betul. Ya tak ya juga. Ya tak ya pada kita ni yang boleh merosakkan akidah. Ya tak ya ni maknanya betul lah dakwaan mereka, kumpulan liberalisme, pluralisme agama ni, kumpulan yang mengelirukan umat Islam ini. Kita kena jawab saudara sekalian. Ya, walaupun banyak buku-buku kata bahawa, kitab-kitab kata bahawa tersilap tulis. Sebenarnya bukan umur Sayyidatina Aisyah 6 tahun, sebenarnya 16 tahun. Kita kena pegang buku-buku yang banyak, Ibnu Hisham dan sebagainya, umurnya memang 7 tahun ataupun 6 tahun ketika berkahwin dengan Nabi SAW, dan Nabi berumur 50 tahun lebih. Tetapi kita kena bagi hujah logik. Ya, hujah logik apa dia? Kita kena lihat 7 tahun itu bukan 7 tahun hari ini. 7 tahun itu 1,500 tahun yang lalu. Saya yakin ada seorang kawan saya, sama-sama belajar di Universiti Melaya, seorang ulama terkenal di Johor, namanya Haji Tahir. Haji Tahir Daeng Menggati. Dia banyak menulis buku-buku berkaitan gerakan Islam dan sebagainya. Anak dia yang sama belajar UM dengan saya, dia beritahu ketika dia ada adik-beradik ada 16 orang, tak silap saya. 16 ke 15 orang. Ketika mak dia berkahwin dengan ayah dia, umur bapa dia, umur ayah dia 25 tahun. Mak dia umur 10 tahun. 10 tahun tu bila? Tahun 1970-an mungkin. Tahun 1960-an mungkin. Umur perempuan kahwin 10 tahun, tahun 1970-an. Kalau kita lihat 1,500 tahun yang lalu, suatu yang tidak pelik. Seorang wanita berkahwin berumur 7 tahun. So lihat pada situasi di mana perkara itu berlaku. Bukan lihat pada masa sekarang. Ya. Timbul soalan pula, misalnya orang nak kelirukan ni. Islam ni bukan agama yang betul. Kristian agama yang betul. Ya, cuba tengok dalam Quran. Nabi
Nabi Isa disebut lebih ataupun hampir 50 kali disebut di dalam Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad hanya 4 kali sahaja. Main angka saudara sekalian, ya tak ya juga. Ya tak ya juga ni kalau kita tak ada maklumat, tak ada ilmu, kita kata, dan akhirnya menyebabkan kita bimbang, kita silap, ya, rosak akidah kita. Kita kena hujah balik. Ya. Nak kira ramai disebut, nak kira banyak disebut dalam Quran, ya, bukan Nabi Isa sahaja. Nabi Musa lagi banyak disebut di dalam Al-Quran. Jadi agenda pemikiran sesat ini cukup banyak dalam masyarakat, dibawa oleh pemimpin-pemimpin, penulis-penulis, ya, termasuk pemimpin-pemimpin parti-parti politik tertentu dan sebagainya, yang akhirnya mereka terpengaruh. Ya. Contohlah misalnya, dalam Quran menyebut la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Kita semua maklum, ya. Bagi kita yang berpegang dengan Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah menyatakan bahawa tiada paksaan dalam agama, maknanya orang bukan Islam tak boleh dipaksa memeluk Islam. Semua orang tahu perkara ni. Tapi bagi Siti Kasim, bagi Zaid Kamarudin, bagi mungkin rakan-rakan yang sewaktu dengannya, mereka faham lain. Dia kata apa? Bukan sekadar orang bukan Islam tidak boleh dipaksa memeluk Islam. Tapi orang Islam sendiri, mereka boleh pilih agama mereka sendiri setelah umur mereka 18 tahun. Macam ini yang berlaku dalam masyarakat. Ya. Sebab itu saudara sekalian, perkara ni jangan kita tak tahu. Hati-hati. Dan inilah mereka cuba sebarkan dalam buku, dalam macam-macam. Ya, melalui, malah di Selangor dulu pernah. Ini pasal Syiah lah. Ya, buku terbitan Jabatan Agama Islam Selangor. Ya, lukisan sahaja. Ya, lukisan depan itu saya tak ingat subjek apa, sirah ke, subjek akhlak ke, dia sebut Ya Husin Karbala. Tak silap saya itulah dia punya tulisan. Tulisan khot, orang tak perasan. 3-4 tahun lah dalam pasaran. Rupanya ada di kalangan mungkin ustaz ke, guru ke, pencetak buku ke, pembaca proof ke, ambil kesempatan menyebarkan. Ya, dan ini saudara berlaku dalam masyarakat kita. Akhirnya bila dia kata dan grup liberalisme agama ni saudara sekalian, akhirnya menyerang agensi-agensi agama. Ya, zakat misalnya, ada orang dia kata pergi gereja dapat bantuan, pergi masjid, dia kata tuan-tuan sekalian, dia salahkan masjid, disalahkan pusat zakat, ya, disalahkan masjid tidak mesra gitu begini, pusat zakat tutup hari Minggu dan sebagainya, dan akhirnya disalahkan Islam itu sendiri. Jadi kita kena ingat, jangan mudah kita sebar benda-benda seumpama ini. Kita kena lihat sekiranya ada agenda jahat di sebalik daripada perkara yang disebarkan berkenaan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Nizam di atas soalan yang dikemukakan. Baik, alhamdulillah tadi pandangan ataupun jawapan yang dikemukakan oleh saya bersama kita. Cuma ada satu lagi soalan, kalau bolehlah, yang daripada Ustaz Jamnul Azimul Khan. Cuba Ustaz jawab ya. Apa pandangan Ustaz tentang golongan yang berpendapat dan berhujah bahawa vaksin bukanlah satu-satunya jalan untuk mencegah COVID sehingga layak dikatakan perkara darurat. Sedangkan istilah darurat ini untuk keadaan yang memang ada perkara tak ada pilihan. Apa pandangan Ustaz? Kita ambil soalan sebelum kita memastikan kuliah program kita ini. Baik, terima kasih Ustaz di atas soalan yang dikemukakan oleh Ustaz Jamnul siapa ni? Jamnul Azazi. Ini adik-beradik Dr. Jamnul Azhamul Khan Al-Ustaz ke? Ya. Masya-Allah. Saya adik dia. Masya-Allah, lama tak jumpa dia. Sampaikan salam saya pada doktor. InsyaAllah Ustaz. Okey, pertama sekali kalau kita lihat berkaitan vaksin ini, sebagaimana saya sebut di awal tadi, ia merupakan satu daripada usaha ikhtiar, ya, pencegahan, ya, daripada penyakit itu berlaku dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan seumpamanya. Satu. Yang keduanya, kalau kita lihat vaksin ini penggunaannya telah pun difatwakan
kalau di Malaysia oleh seluruh ahli jawatankuasa fatwa kebangsaan dan seluruh jawatankuasa fatwa negeri. Ya, jadi ustaz-ustaz ni apa tahu kata anti vaksin ni dia memperlikirkan, ustaz-ustaz ni apa tahu bahan-bahan dalam kandungan vaksin berkenaan. Ya, kita kena ingat sebelum daripada fatwa diputuskan, kita mendengar pembentangan teknikal secara khusus oleh pihak Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan pula kita sedia maklum doktor ni macam-macam, doktor awam, doktor umum, doktor gigi, doktor mata. Kita direct yang paling berkaitan iaitu doktor berkaitan vaksin. Al-Quran menyebut berkaitan perkara ini, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang pakar dalam sesuatu bidang. Ya, sekiranya kamu tidak mengetahui. Sekarang ni berkaitan COVID, siapa dia punya khabir dia, siapa pakar dia? Sudah pastilah di kalangan mereka yang bertugas ataupun yang membuat penyelidikan. Kalau bidang agama, para mufti, ya, para ulama yang berkaitan kesihatan, perubatan, vaksinasi dan sebagainya, sudah pastilah doktor-doktor perubatan khususnya yang berkaitan vaksin berkenaan. Yang keduanya, kalau kita lihat, seluruh ulama seluruh dunia telah pun memfatwakan perkara yang sama. Sama ada mereka di Darul Ifta di Mesir ataupun mereka di di Singapura, Majlis Agama Islam Singapura, ulama misalnya di Brunei Darussalam, di Jordan, di Arab Saudi, semuanya mereka membuat keputusan yang serupa, ya, bahawa pengambilan vaksin ini adalah suatu yang harus, suatu yang malah setengah-setengah tempat di UAE dan sebagainya wajib, dan kita di Malaysia wajib bagi mereka yang ditetapkan, ditentukan oleh pihak kerajaan. Yang keduanya, ya, kita kena maklum bahawa sesuatu tindakan pemerintah ulil amri berdasarkan kepada suatu kaedah fiqh yang disebut sebagai tasarrufil imam ala ra'iyati manutum bil maslahah. Polisi ataupun dasar sesuatu yang diputuskan oleh kerajaan kepada rakyatnya sudah pasti membawa kepada kebaikan, membawa sesuatu yang membawa kepada kebaikan. Ya, termasuklah bila kerajaan memutuskan bahawa pengambilan vaksin suatu yang wajib, suatu yang mesti untuk mencegah daripada penyakit, penularan, jangkitan penyakit COVID-19 dan sebagainya, maka ia sudah pasti telah dikaji, telah dipastikan membawa kepada kebaikan. Mustahil kerajaan, saudara sekalian, dalam memutuskan perkara seumpama ini, ya, dia boleh membawa kepada sesuatu keburukan. Kecualilah ada orang yang terpengaruh dengan pandangan-pandangan tertentu, kontrak ini nanti bekal vaksin dapat kesimpulan-simpulan. Wallahualam, kita tak cerita benda tu. Kita nak cerita dari segi bahan, dari segi vaksin. Dan kita sedia maklum daripada bukan sekadar vaksin COVID-19 ini sahaja. Sejak daripada dulu lagi tahun 78, dan saya yakin kita semua penerima vaksin, tetapi bukan vaksin COVID-19, vaksin cacanya, ya, vaksin kalau perempuan rubellanya daripada tahun 88. Dah ada fatwa dah. Ya, dah ada fatwa, lebih daripada 7 fatwa berkaitan vaksin. Dan satu yang ditolak, ya, kerana bercampur dengan bahan daripada babi. Dan kalau sekiranya darurat pada masa itu tidak ada bahan yang lain, maka ia juga suatu yang diharuskan. Dulu kalau kita pergi Mekah tahun 70-an, Ustaz Azmi, ya, tahun 70-an, 80-an, mereka kena dapatkan suntikan. Ya, suntikan, saya tak ingat vaksin apa kalau kita nak pergi keluar negara untuk mengelakkan jangkitan penyakit dan sebagainya. Yang masa itu memang bercampur dengan bahan daripada babi. Tak ada bahan yang lain pada masa itu. Tak ada saintis Islam yang buat kajian. Ya. Jadi saudara sekalian, semua orang pergi dengan vaksin yang bercampur dengan babi. Apa pandangan ulama? Harus dibolehkan dalam isu yang berkaitan perubatan. Kerana tidak ada bahan-bahan yang lain yang dijumpai pada masa itu. Hari ini saudara sekalian, cukup banyak vaksin yang dipastikan telah dipastikan sebagai halal. Ya, jadi tidak ada masalah.
Masa saya di Pejabat Agama di JAIS tu bahagian penyelidikan, satu syarikat anak kerajaan negeri Selangor, Worldwide Holding, dia nak bawa benang jahitan daripada Australia yang dibuat daripada usus lembu yang disembelih secara halal, secara Islam. Saya yakin orang perempuan semua, kita semua yang pernah accident, yang bersalin di hospital, perasan tak dia punya benang pembedahan tu nak operate, kena jahit tersebut, benang tu daripada mana? Benang itu kebanyakannya dibuat daripada usus babi masa itu, ya. Jadi oleh kerana darurat, jadi tidak ada pilihan, ya, maka dia suatu yang diharuskan, tidak ada masalah. Ya. Alhamdulillah saudara sekalian, tahun 2000 gitu gini ada syarikat yang nak bawa yang halal, maka amat dialu-alukan. Jadi dengan sebab itu pada saya tidak timbul isu halal begitu begini, sebab dia memang telah dipastikan halal. Dan apalagi kalau sekiranya kita sedia maklum, pencipta kepada vaksin adalah pasangan beragama Islam daripada Turki, Pfizer, ya, yang dibangunkan di Jerman tak silap saya, orang Islam sendiri. Dan begitu juga kebanyakan guru, kebanyakan pakar-pakar perubatan, ketua pengarah perubatan di Malaysia, semuanya malah lepasan sekolah agama, ya, Kolej Islam Kelang, anak angkat kepada Tan Sri Nik Muhyiddin, seorang tokoh pendidikan Islam terkenal di negara kita. Ya, mustahil lah dia saudara-saudara bersekongkol dengan perkara yang tidak betul, yang haram berkenaan. Timbul soalan, dia kata vaksin ini ada dia punya kesan sampingan, ada microchip dalamnya. Yang sepaham microchip ini ada dalam komputer sahaja. Ya, kalau kita lihat suntik itu tak nampak apa pun, nampak air je, nampak itu je lah, tak nampak pun microchipnya. Jadi perkara ini sebenarnya golongan mereka yang terpengaruh dengan agenda-agenda yang merosakkan masyarakat, membahayakan orang ramai. Dan yang keduanya pada saya, mereka ini golongan-golongan yang berdosa kerana mengingkari perintah pihak yang berkuasa, dan pihak berkuasa tidak akan membuat sesuatu peraturan sudah pasti melainkan untuk membawa manfaat, kebaikan kepada seluruh masyarakat. Jadi kita macam mana nak buat Ustaz yang 2,500 ni? Ini terserah pada Ustaz Muhammad Yahya lah. Ya, macam mana guru SMKA, guru SABK, ini kena bersemuka lah. Ya, kena bawa Datuk Zamri misalnya untuk berbincang dengan mereka. Ya, walaupun mereka ini saudara sekalian tak boleh, mereka tidak diambil vaksin, mereka tetap wajib datang ke sekolah sebagaimana Menteri Pelajaran umumkan. Ya, tapi mereka kena buat mungkin kerja-kerja pentadbiran dan seumpamanya. Dan yang keduanya, mereka kena setiap 2 hari sekali kena buat CRK test yang saya dipahamkan kena dengan belanja mereka sendiri. Jadi kita lihatlah macam mana nanti. Sama ada mereka tetap berpegang kita dalam dunia ni, khususnya kita dalam bidang agama ni, berpandukan kepada dalil, pada Al-Quran, kepada hadis, pada ulama'. Jadi kita kena tanya kepada mereka berpandukan kepada dalil mana yang mereka gunakan, bahawa vaksin ini suatu yang haram, suatu yang tak boleh ambil dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Ismail. Ya, Alhamdulillah, begitulah tadi tuan-tuan ya. Ulas bicara daripada Jabatan Mufti Wilayah iaitu Tuan Haji Abdul Adnan, yang mana dapat kita menerima butir-butir komentar yang betul indah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua insya-Allah. Jadi sebelum kita mengakhiri atau menangguhkan daurah mursyid kita, dengarkan sebuah madah atau selaka dari saya. Bicara ilmu sampai di penghujungnya, apa yang di utara jangan dilupa. Daurah mursyid kita laksana walaupun hanya di alam maya. Bersyukur kita kepada Yang Esa agar agama terus terbela. Begitu juga bangsa kita, Islam dijunjung, negara terpelihara. Ilmu dunia dituntut sentiasa. Ilmu agama membawa ke syurga. Mendapat rahmat kita semua, Allah pelihara setiap masa. Jadi insya-Allah kita akan bertemu dalam ketika. Terima kasih kepada Saudara Samahah. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad selaku peneraju kita, Ketua Penuh Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam, Tuan Haji Muhammad Azlan bin Muhammad Noor, Ketua Penuh Pengarah
Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan juga Pendulum Pengarah yang hadir pada hari ini dan juga iaitu pegawai pendidikan Islam di daerah di Negeri Perak ini. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih tuan-tuan dan puan yang hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat barakah insya-Allah kepada kita semua. Jadi begitulah perjumpaan atau daurah masjid kita. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam ketika. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, terima kasih Ustaz Jamali ya atas Terima kasih, perkongsian selamat. kita pada petang ni, insya-Allah ada peluang kita jumpa lagi. Terima kasih Mohon Ustaz maaf. Jamali. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Mohon maaf atas kekurangan. Allah. Terima kasih Eh. banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Um, Untuk saya